Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, selamat petang saudara Mi. Apa khabar anda semua? Puan Maimunah, doa saya anda sentiasa sihat walafiat dan kita melabun petang ini saudara. Saudara Muqallad, saudara Puan Samsiah. Petang-petang ni saudara Izzuddin Irfan, apa khabar anda? Moga anda sihat. Cuma Abdul Rahman Abdullah dari Johor Bahru, macam mana suasana di kawasan rumah anda? Sekitar rumah saya saat ini hujan renyai-renyai, tapi rasanya mungkin hujan lebat sebab gelap, awan tebal saudara. Kedai Faridah, Puan Halimah Musloh, selamat petang. Saudara Umi, Saudara Asnan Aman, apa khabar? Saudara Aimi, Saudara Nizam. Tempat saya saat ini hujan, saudara, hujan renyai-renyai baru, tapi rasanya mungkin lebat sebentar lagi tu sebab guruh dah berbunyi. Saudara Madam K, bagaimana kawasan anda? Saudara Ilyas Muhammad, Saudara Asnan Aman, begitu juga teman saudara kita, Saudara Rahman Arazaina, Puan Noria Arsyad dari Banting. Hujan di Banting ya, sudah mula hujan. Begitu keadaannya secara alam semakin bosan dengan kita. Saudara Mak Zai, Saudara Ibrahim, itu juga Puan Noria Arsyad, Puan Nur Maria, Beh Chun Sen, apa khabar? Terima kasih. Saudara Rauf Saleh. Saudara Nasi Lemak Pak Isa, apa khabar? Dari Ulu Langat. Hujan lebat di Ulu Langat ya. Baba Kamal, apa khabar? Saudara Mat Bon. Kamaruddin Harun. Saudara Tok Janggut ada. Saudara Puan Mazna Musa. Saudara Nur Kuza. Saya sentiasa mengharapkan agar cuaca di sekitar rumah anda okey. Tapi nampak gayanya, saya tak tahu lah, laporan tempat lain saya tak tahu. Saudara Busu Arul Rupiah di Melaka hujan. Maksud di Bukit Tajam macam mana keadaan sekarang? BNB, Saudara Mata, Saudara Jana, Edi Tahir, Ipoh Mendung. Begitulah keadaannya. Terima kasih Saudara Edi melaporkan dengan penuh tertib hari ini. Puan Selamat Yusof di Kuala Pilah sejuk, tengah hari hujan lebat. Sekarang ni hujan renyai-renyai. Itu di Kuala Pilah, saudara. Terima kasih Puan Selamah Yusof, saudara Mr. Joker. Jalan Kebun di Kelang ni, Jalan Kebun rasa di Kelang, tak itu Mr. Joker. Pun hujan katanya. Saudara Azman, Budak Ulik, Madam K, hujan renyai-renyai berserta guruh. Ini di mana saudara? Di Gelang Patah, tak silap saya. Saudara Amir Manan, di Kuala Kangsa panas berjerebu. Tahir Ajar, Yas katanya semoga hujan yang turun itu menumbuhkan turun ada hujan rahmat saudara Yas. Mudah-mudahan. Di kawasan mana rumah anda? Saudara Radia, saudara Puan Zaitun, Eda Hamzah, begitu juga saudara Dam, Puan Midah Murad, The Explorer. Saya nak tahu juga kawasan rumah anda di mana, bagaimana. Di Johor, tak tahulah. Sungai Mati Tangkak Johor, betul. Saudara Madam K dia kata Sungai Mati di Tangkak Johor hujan renyai-renyai berserta dengan guru. Ketinak hujan lah tu. Adik Locun, salam dari Sungai Petani, cerah nampak gayanya. Saudara Azman Lanas di Keningau Sabah, hujan sekarang di Sabah. Hati-hati saudara, kalau hujan di Sabah tu takut banjir kilat. Saudara Mak Yusuf Yahya, apa khabar saudara? Moga sihat. Saudara Yas di Melaka pun hujan juga. Hujan-hujan rahmat lah saudara. Saudara Mak Yusuf Yahya, moga sihat semua. Nur Qisha, Edi Tahir, mana tak hujan? Gelang Patah, nangis lah tu kalau tak hujan. Kata saya Edi Tahir, ya, tempat lain hujan. Halyanda Abdullah, dari Ceras, hujan lebat. Harap-harap tak adalah jerebu dan tak ada Ceras tu selalunya ada banjir kilat. Puan Asbiah binti Atan Asbah, Melaka, hujan petang ni. Saudara Nur Aziah Azizan dari Alopong Su, Perak, cuaca cerah. Brother Brandy Lobo, salam. Jebat Pembela, Kulim hadir. Macam mana di Kulim? Hujan ke tak hujan? Saudara Jebat Pembela. Saudara Isya Arsyad, Tanjung Malim, hujan renyai-renyai. Saudara Ismail Sekak, dia kata Tol Sungai Besi, hujan dekat sana lah. Ian Iskandar, Saudara Rahim Yusuf, Seremban pun hujan. Hujan sikit lah. Cuma tak lebat lah. Robeh. Orang Negeri Sembilan panggil robeh. Hujan tu macam renyai-renyai, robeh. Ishak, saudara Ishak Uda Arsyad,
Selamat petang. Tanjung Malim, hujan renyai-renyai. Jebak pembela dia kata, di Kulim mendung sekarang ini. Ya, suasana nampak gayanya mungkin hujan lah petang ni saudara. Jurangan gemilang. Di Kemunting baru hujan. Hujan lebat tadi katanya. Kemunting tu di Taiping selalunya hujan saudara. So, Ramli Rasul makan kepuk lekor Kemaman. Sedap memanglah. Kepuk lekor di Kemaman sedap saudara. Saya kalau di Kemaman tu selain kopak lekor tu ada dia punya Aziz Sata. So esok Hashim. Ya saudara, Ramli Rasul, insyaAllah saya akan ke Maman nanti musim pilihan raya kecil ke Maman. Mungkin kita makan kat sana nantilah saudara Ramli. Tapi selalunya cakap kata nak jumpa tapi tak jumpa pun. Sebab pembela di Kulim mendung sekarang ni. Yes, apa cerita di Palestin? Memang sekarang ni memang zalim lah mereka. Palestin sekarang saat ini mereka terus meratah warga Palestin. Amat membosankan, bagi saya lah tak tahu nak ungkap kata apalah. Manusia paling zalim saya. Tadi saya jumpa dengan Dr. Gigi. Dia adalah merupakan doktor lepasan, Dr. Naim. Beliau lepasan daripada doktor pergigian daripada Mesir. Dia pun geleng kepala juga. Kenapalah Mesir tidak mau membuka laluan agar bantuan makanan, perubatan dapat disalurkan ke Gaza. Dia kata dia belajar di Mesir dalam bidang perubatan gigi. Hari ini bertugas dekat klinik gigi Dr. Rohayah di seksyen 6 Kota Damansara. Baik kliniknya saudara. Saudara Jawi Sari. Cerita petang ni Palestin itulah yang dapat saya gambarkan. Malam nantilah saya akan beri pencerahan apa yang berlaku di Palestin. Ya, saudara Ramzul, saudara Yusof Asim, harap-harap sihat hendaknya. Terima kasih. Dia minta saya teruskan pencerahan nostalgia kenangan masa silam. Cuma hari ini rasanya petang ini saya nak bercerita tentang kezaliman saudara. Bukan hanya di Palestin saudara, kezaliman keluarga. Sebab sebelum tu saya nak jelaskan hari ini hari Rabu saudara, tanggal 18 Oktober. Apabila seorang anak kecil semalam berita harian melaporkan bagaimana seorang kanak-kanak berusia 8 tahun saudara bertempat di Iskandar Puteri, Johor. Anak kecil ini menjadi mangsa deraan dan waktu ditemukan berada dalam keadaan yang tidak bermaya, dalam keadaan bogel dan paling menghinakan dikurung dalam tandas. Di rumah keluarganya di Pulai, saudara, di Johor, Iskandar Puteri, Johor, saudara. Jadi nasib malang menurut laporan berita harian, saudara, nasib malang kanak-kanak itu hanya disedari oleh jiran yang kebetulan ke rumah keluarga mangsa untuk menumpang meletakkan barangan basah dalam peti ais. Itu pada hari Khamis yang lalu. Jiran terbabit kemudian mengadu penduduk lain kepada penduduk lain sebelum ia rujuk kepada sebuah pertubuhan bukan kerajaan dan pihak polis. Jadi menurut pengurusi Persatuan Penduduk India Kangkar Pulai, ini artinya keluarga India, tak silap saya, N. Batma Rajan, katanya sebaik menerima maklumat, pihaknya berusaha meninjau keadaan mangsa dan mendapatkan penjelasan daripada penghuni kediaman, tapi gagal, tak ada kerjasama. Susulan itu, dia bersama dengan pengasas I Care Community Center, M. Kerry Nanteni, pihaknya telah menghubungi pihak polis dan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dan katanya ketika menyelamatkan kanak-kanak itu, mangsa berada dalam keadaan tidak bermaya, dalam keadaan berbogel, menggigil dan tubuhnya terdapat kesan luka atau parit lama serta tapak kakinya cedera hingga dia sukar untuk bergerak. Astaghfirullahalazim. Zalimnya saudara pada anak-anak kecil ni. Anak-anak yang tidak berdosa, yang hanya mengharapkan kasih sayang daripada keluarga, tapi dilakukan penderaan. Dia katanya ketika itu seorang wanita berusia 40 tahun dipercayai teman wanita kepada bapa mangsa, serta seorang kanak-kanak perempuan berusia 3 tahun yang juga anak wanita itu berada di rumah berkenaan. Bapa mangsa bekerja sebagai pemandu van kilang, tapi dia tak ada di rumah. Jadi N. Batma berkata, ini laporan dalam berita harian, saya geleng kepala saudara. Dia kata berdasarkan apa yang diceritakan, mangsa kanak-kanak mendakwa dia sudah didera lebih 6 bulan dengan kerap dikurung dalam tandas dan dihukum ataupun didera dengan alasan bersikap nakal serta gemar keluar rumah. Anak-anak lah saudara, biasalah anak kecil. Sementara itu Karen Nantni berkata pihaknya menghubungi ibu kandung mangsa yang tinggal di Kuala Selangor. Artinya ini perpisahan, perceraian berlaku. Selalunya itulah bila berlaku perpisahan keluarga, anak-anak lah jadi mangsa saudara. Jadi apabila Karen Nantni berkata
pihak mereka telah menghubungi ibu kandung mangsa yang tinggal di Kuala Selangor selepas kanak-kanak itu dirujuk ke Hospital Sultanah Aminah di Johor. Wanita itu mendakwa bekas suaminya membawa keluar mangsa 2 tahun lalu dan dia gagal menghubunginya. Jadi Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin mengesahkan ada menerima laporan kes itu dengan 2 suspek telah pun ditahan untuk membantu siasatan. Saya merasakan saudara ini sikap kebinatangan manusia. Saudara sebenarnya binatang pun sayang ke anak. Contohnya saudara, kalau saudara lihat ada 5-6 ekor anak anjing tu ada. Kalau saudara berani cuba ambil seekor anak anjing tu. Pasti ibunya akan menyerang, akan menggigit anda. Kalau anak ayam pun, kalau ayam tu tengah makan padi, kita ambillah anak ayam seekor. Pasti ibunya akan menyerang kita. Ertinya saudara, binatang pun tahu untuk menjaga dan sayang pada anaknya. Saudara Medan kes Sungai Mati tangkap di Johor, saudara. Tak Lul Majid. Ya. Dan ni ya dia kata dah ada anak dizalimi, tak ada anak rasa malu pula. Itu keadaan bila tak dapat anak, bagai anak rak. Berdoa sana sini. Tapi ini keluarga ni saya rasa mungkin keluarga India lah di Iskandar Puteri, Johor, saudara. Tapi bagi saya tak kisah bangsa manalah pun. Kita tak ambil kisah sama ada dia keturunan Melayu ke, keturunan apa ini India ke, Cina ke, Iban ke, Kadazan ke. Kalau ada kezaliman terhadap anak-anak kecil, bagi saya tak boleh terima. Saya sebenarnya saudara terus terang saya katakan, kadang-kadang saya selalu bergaduh dengan anak-anak saya. Saya bergaduh dengan anak-anak saya bila saya pergi ke pusat membeli belah. Bila pergi sampai pusat membeli belah tu kan banyak orang bawa anak-anak mereka. Saya tengok anak-anak kecil, saya suka mengusik. Tengok ni, lawa rambut, lawa pipi. Tapi anak-anak saya kata, "Pa, janganlah anak orang marah nanti." Saya kata, saya bukan kacau, saya tegur je. Dia tak usah anak orang. Jadi artinya saya melihat anak itu dengan penuh ihsan. Ya Puan Cik Nolia. Saudara Abdul Hamid Majid dia kata, betul lah tu, sikap manusia kebinatangan. Kita tak mengira bangsa. Saya tak ambil kisah. Sama anak Cina ke, anak India ke, anak orang putih ke, anak orang Melayu ke. Kalau ada di supermarket ataupun di pusat membeli belah, saudara bila mereka berjalan, seronok tengok tetek-tetek. Kita pun kacau. Bukan kacau tu marah. Tidak, saudara. Suka pegang-pegang tangan. Mari dekat kaki, mari dekat kaki, mari dekat kaki. Anak-anak saya marah. Mereka akan menegur saya, jangan pa, anak orang. Memanglah saya tahu, tapi naluri saya cukup kasih dan sayang pada anak-anak. Tapi hairan bagaimana adanya keluarga. Dulu pernah satu ketika saudara berlaku di dekat Ulu Selangor, saudara. Satu pasangan suami isteri. Dia pun bukan pasangan suami isteri pun. Dia berlaku perceraian. Jadi anak kecil itu duduk dengan ibunya. Jadi ibunya pula bercinta dengan satu lelaki. Belum kahwin lagi. Saudara, jadi bila waktu begitu anak kecil itu didera, disepak di terajang, akhirnya mati di Padang. Tak silap saya lah apa nama tempat itu, saudara. Jadi bila keadaan itu berlaku, saya benci, saudara. Dan saya tunggu sampailah waktunya apabila perbicaraan dilakukan. Kerana ditangkap, lelaki itu saya tunggu dekat ini mahkamah. Saya ni tak ada, saudara. Saya nak jumpa lelaki itu, saya nak ludah muka dia. Sebab kamu tidak layak untuk dilayan sebagai manusia. Kamu mau berkendakkan dengan ibu mangsa, tapi mangsa itu kamu sepak terajang macam bola. Kamu lebih hina daripada binatang, saudara. Bagi saya tidak membatasi. Tidak ada sempadan bangsa, saudara. Kita kena ingat, saudara, ini anak-anak bawah umur 8 tahun, 9 tahun. Mereka ini anak-anak syurga, saudara. Kalau mereka mati, mereka terus ke syurga. Kita ni yang hidup di dunia ni belum pasti lagi dapat cium tak cium bau syurga. Tapi bila mereka mendera, saudara. Astagfirullahaladzim. Saya melihat kita marah, kita benci atas perlakuan Zionis, rejim Zionis di Palestin. Tapi waktu yang sama di negara kita ni berterusan. Saya ni bosan menatap berita demi berita adanya anak-anak kena dera, yang kena cucuh dengan pokok. Kadang-kadang saya yang di mangsanya tu adalah mangsa perceraian. Anak yang tidak berdosa, mereka lahir dalam penuh kasih sayang kedua ibu bapa. Saudara Abdul Halim Majid, laporan yang saya dapat, pihak polis telah pun mengesahkan menahan dua suspek dan mereka akan dibawa ke muka pengadilan kerana melakukan penganiayaan terhadap anak, Saudara Halim. Saya merasakan itulah sewajarnya.
Bagi saya sepajarnya dia dihukum. Malahan hukuman begitu kalau boleh, kalau ikut hukum saya lah saya, tapi saya bukanlah hakim, saya bukan pemerintah. Kalau ikut saya orang ni disula je jawabnya. Sebab sewaktu mereka mendirikan rumah tangga, penuh kasih sayang, lepas tu lahirlah anak kecil yang dianggap sebagai putra-puteri. Oh, masa kelahiran itu disambut dengan suka citanya, seronok. Inilah permata hati pasangan kekasih. Kononnya, secara permata hati ini dijaga, dipelihara dengan baik, dengan penuh kasih sayang, kesyukuran. Kalau lelaki pun lelaki lah, kalau perempuan pun perempuan lah, anak-anak kecil itu, saudara. Dan bila berlaku perceraian, selalunya kadang-kadang yang si suami ini meninggalkan isterinya begitu saja. Kadang-kadang si suami pula ambil anak tu, dia nak pelihara. Yang menjadi masalah, bila pasangan yang bercerai itu, mereka memilih untuk mendirikan semula rumah tangga dengan orang lain. Dan tak ada kasih sayang kepada anak tiri. Saudara, soalnya dia ke anak tiri ke, anak buangan ke, mereka manusia. Kalau kamu dah sayang dengan mak dia, sayanglah anak dia. Kalau kamu pula wanita, kamu sayang pada bapak dia, kekasih hatilah, percintaanlah, mendirikan rumah tangga, kasih dan sayanglah. Jangan cerita bawang merah, bawang putih. Apa yang digambarkan dalam filem-filem Melayu dulu pun terjadi juga. Anak-anak tiri dilayan sebegitu rupa. Saya benci, saya. Memang saya baca begitu, saya meluat tengok. Tapi apa nak guys, sebab tu petang ni saya dah bercerita, saya kata petang ni nak ceritalah. Nak menimbulkan kesedaran. Kalau kita harus ada empati, ada simpati, ada keprihatinan kita kepada jiran-jiran kita. Kalau kita dengar ada penderaan tabak anak-anak, ya Puan Sharifah Habibah, kita harus tampil ke depan untuk membela mereka. Anak kecil tahu apa, saudara? Saya, kalau dekat rumah saya terus terang saya cakap, anda mungkin ketawa. Saya selalu bergaduh dengan rumah saya, saudara. Bergaduh dengan anak-anak saya. Apabila cucu-cucu saya, mereka marah. Sebab itu anak-anak saya mengatakan, ini cucu-cucu papa ni, kalau aki dia ada kat rumah, kita nak tegur pun tak boleh. Saya pantang. Tambah-tambah lagi kalau melihat cucu saya menangis. Maksima dia punya marah je, saudara. Sebab kadang-kadang dia tanya kat cucu saya, kenapa? Dia kata, mama marah. Habis mama buat apa? Mama cubit. Aduh, memanglah. Jawabnya, masaklah anak saya kena lecture dengan saya. Sebab bagi saya, mereka tak tahu. Anak kecil ni, saudara, dia bawah usia 8 tahun, 9 tahun, 10 tahun, dia tak tahu apa. Yang dia tahu, bangun pagi nak makan. Dapat makan, dia nak main. Puas bermain, dia nak minum, dia tidur. Kemudian, biasalah anak-anak kecil ni kadang-kadang nakal. Kenakalan mereka tu bukan kehendak mereka. Itulah sifat pemikirannya selalu dia kreatif. Jadi, kita ni sebagai orang yang dianugerahkan oleh ilahi, saudara Aidil Ocun, saya jumpa anak kucing jalan pun saya ambil bela. Itu keadaan saudara, binatang pun kita jaga. Ini kan pula manusia. Tadi saya nampak satu gambar, video yang berlaku di Kelantan, saudara. Saya tengok, aduh, seram saya tengok. Seorang pasang suami isteri, bawa kereta, berlaku dekat Avilon, dekat Pavilion di Kota Baru, Kelantan. Pintu kereta terbuka. Bila pintu kereta terbuka, anak kecil jatuh. Saudara? Jatuh daripada kereta tu berjalan. Dia mungkin tak sedar agaknya. Kemudian datang kereta satu lagi. Langgar anak tu. Astaghfirullahalazim. Tapi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tak ada kecederaan. Datang satu motor, ambil anak kecil itu. Bagi saya, kalau ibu bapa bawa kereta, pastikan kita kunci, gunakan child care lock ataupun kekunci kereta. Anak kecil sama di depan ke di belakang. Sebab anak-anak mana dia tahu, dia tarik terbuka pintu, bila kita kona saja, force yang ada, maka dia jatuh. Bila jatuh, Allah, seram tadi, saudara. Itu saya lihat tadi berlaku di Kelantan, di Kota Baru. Katanya depan pavilion yang terkirim saya. Betul, saudara, Abdul Halim Majid. Kes anak tergolek di Kota Baru. Itu yang saya lihat tadi, saudara. Saya seramlah, saudara. Tapi Alhamdulillah. Nampak gaya itu, anak tu boleh bangkit pula. Lepas tu, masalah, saudara, dilanggar oleh satu kereta lagi. Astaghfirullahaladzim. Kita tengok kita dengan penuh kasih sayang. Kenapa mereka yang punya anak, saudara, tidak mahu menjaga dengan sebaik mungkin? Aduh, sedihlah, saudara. Sebab tu saya memanglah mungkin kerana naluri saya, sebab saya waktu kecil-kecil dulu, saya dipelihara dan banyak bermanja dengan nenek saya, Wan saya. Saya panggil Wan lah, nenek saya. Manja saya, saudara. Jadi bila saya biasa membesar dengan penuh kemanjaan, saudara, mak menoleh getah, biasalah, saudara. Tapi saya manja dengan arwah
wan saya ataupun nenek saya, dia bidan kampung. Mana-mana dia pergi berbidan, mesti dia cari saya. Jom ikut wan. Kita pun ketik-ketik lah. Saya seronok ikut wan saya sebab bila dia pergi membidani orang bersalin, mesti ada pulut kuning, ada bergetih, ada pisang. Seronoklah saya, saudara. Ya, Saiful Nizam. Bagi saya melihat, saudara Wan M. Bakri, salam, manusia yang tidak ada perasaan kasih sayang, ia diibaratkan ketiadaan roh dalam jiwa. Saya kata bukan tak ada roh, syaitan penuh dalam pemikirannya. Eddie Tahir saya jumpa rimau, saya datang dekat cari ATM, nak keluar duit. Kau tarik, Eddie, orang cakap Syria ni, kau cakap bukan-bukan. Kalau rapat dengan saya selepuk Eddie Tahir ni. Tapi itulah, Eddie hadir dengan mengembirakan kita, saudara, dalam suasana yang kita tension sedikit, saudara. Puan Asbah. Itulah dia kata, Sonia dunia. Dia kata, saya pun tak sedih kalau cucu kena marah dengan mamanya, kita naik darah. Betul, saudara. Kalau cucu kita kena marah, usahakan kena pukul, usahakan kena cubit, kena marah pun, memanglah. Sebab itu mereka mengatakan, kalau cucu-cucu saya di rumah, dia orang tak ada hak. They have tidak ada hak untuk bercakap kasar dengan cucu saya, nak marah cucu saya. Saudara Halyanda, lalai, mereka dah lalai. Ada yang tertinggal anak kecil dalam kereta itu berjaya sampai meninggal. Itu satu hal lagi tu, saya. Kalau mudah-mudahan, alhamdulillah, setakat hari ini, saya terus terang saya katakan, jiwa saya lebih rapat dengan anak-anak kecil. Tengok anak-anak kecil saya tak tahu. Kadang-kadang saya pergi dekat kedai, jumpa anak kecil tu, dia nak aiskrim. Dia tengok, kadang-kadang bapanya tak cukup wang waktu tu, saudara. Merengek lah. Dia tengok, dia mungkin nak saya tengok. Kenapa ni bang? Kenapa ni dek? Ni nak aiskrim, dia kata. Saya tahulah bahawa dia pun mungkin tak cukup wang. Saya tanpa sesedari buka lompet saya, bagi RM10. Tak boleh dah, tak payah. No. Ini antara saya dengan anak you. Saya tak minta apa pun. Izinkanlah saya bagi kat dia. Dek, ambil aiskrim dulu, dek. Nak apa? Satu. Kau nak ambil satu peti pun ambil lah, dek. Dia kata, saya sayang. Mesti ada jiwa kasih dan sayang pada anak-anak. Ini adalah anak-anak syurga, saudara. Sebab itu, baginda Rasulullah SAW selalu berpesan, kalau kita ada waktunya, santunilah anak-anak yatim. Kalau tak mampu kita nak bagi wang, tak mampu nak beri makanan dan sebagainya, cukup sekadar mengusap kepalanya, saudara. Kita anak yatim ni, kalau kita lah datang jumpa dengan mereka anak yatim, tak ada tempat memanja, kita usap kepala dia, khabar nak. Kalau kita tak mampu lah, saudara, cukuplah. Itu antara sabda junjungan Nabi Muhammad SAW, itu adalah ajaran yang ada pada kita. Ertinya, saudara, mengasihi anak-anak walaupun dia anak yatim. Apatah lagi kalau anak yatim yang hilang kasih sayang. Kena ingat, saudara, kita okeylah saat ini, kita ada keluarga yang bahagia. Mungkin satu ketika nanti, kalau takdir ilahi, bila berlaku perceraian ke, ada kematian, bayangkanlah, saudara. Puan Hajah comel-comel, saya bercakap soal bagaimana kezaliman manusia terhadap anak-anak kecil. Saya tak boleh terima. Soal itu, you bagi alasan apa pun dengan saya, kalau ada saya melihat kezaliman terhadap anak-anak kecil, saya memang marah. Macam saya cerita tadilah. Saudara, saya pergi atas sikit Rawang, apa nama tempat tu, lupa dah tua ni, saudara. Saya kalau boleh nak jumpa lelaki yang akhirnya anak kecil itu terbunuh, mati. Sepak macam bola, saudara, anak kecil, kamu orang tua, dia kat padang bola, kamu sepak, kamu tendang perut dia, patah tulangnya, dan akhirnya dia mati. Saya pergi, saudara. Saya pergi ke mahkamah di Kuala Kubu. Cuba nak, tapi tak dapat jumpa lah. Kalau jumpa memang bersepai muka dia, saya ludah, saudara. Sebab saya merasakan mereka tidak layak untuk dilayan sebagai manusia. Sebelum Majid, kalau semua ikut ajaran Rasulullah, saya rasa kuranglah kes pelik. Lebih-lebih lagi bagi orang yang beragama Islam. Saya juga merasakan, sebab waktu saya kecil-kecil dulu, saudara. Ini cerita zaman kita mengimbau. Saudara Tamrin Salin, kes dera padang bola tu Kampung Batu 30, Ulu Yam. Sebelah Jalan Besar. Betul, saudara Tamrin Salihin. Betul. Ismail Sekak, petang ni cerita tentang cucu dengan anak-anak kecil. Di kawasan Ulu Yam, saudara. Memang saya ingat lagi kawasan tu, perbicaraan tu. Saya tak dapat jumpa lelaki tu. Kalau saya jumpa, memang saya ludah muka dia. Sebab saya merasakan dia tidak layak untuk dilayan sebagai manusia. Layaknya dia tu dilayan sebagai anjing gila, saudara. Itulah marahnya saya kalau orang buat benda begitu. Saudara Haindar Abdullah,
ada 3 anak dalam kereta sampai meninggal. Itu lagi satu hal lagi lah. Memang itu ialah kadang-kadang kelupaan, kealpaan, tapi tak sepatutnya begitu. Akhirnya kadang-kadang kita tengok bahawa macam mana bapa tu balik, macam kita filem Haji Samsudin. Esok untuk siapa ke, esok hari esok macam itulah. Macam mana bapanya tu akhirnya dia reverse kereta, anaknya meninggal. Balik nak menyambut hari jadi, bawalah dia punya hadiah. Tapi dia masukkan kereta dia dalam garaj, dalam rumah dia. Dia undur kereta dia, tak perasan anak dia. Akhirnya anak itu mati. Itu bagi saya lah. Tapi dalam filem tu lah, saudara, dalam filem tu akhirnya bapa itu sampai dia buta, dia kesal kehidupannya. Saya Ismail Sekak, itu yang saya merasakan sewajarnya sudah sampai masanya, saudara. Kita lah warga cinta damai. Kita sayang bukan hanya sesama seusia dengan kita, tapi anak kecil. Saya melihat anak kecil yang tak berdosa. Apa salahnya saudara kalau saudara ada wang lebih? Kalau saudara makan, kadang-kadang saya cukup tersentuh. Bila kita makan, dululah, kalau dulu makan kat benteng, makan dekat coket, kadang kita makan mi, makan apa ini, minum petang, ada anak kecil minta sedekah. Saya pasti. Tapi selalunya saya tak bagi duit dulu. Saya tanya, dah makan belum? Dia kata belum. Saya akan tanya tuan kedai tu, tolong bagi budak ni makan dulu, biar dia kenyang. Itulah jiwa saya, saudara. Saya merasakan anak-anak tak boleh dilayani dengan kezaliman. Anak-anak perlu belayan. Dan bagaimana saya ceritakan, saya ni manja dengan nenek saya. Sebab itu, dulu kecil-kecil dulu, maklum sajalah, saya bapak pun jauh tinggal di Kedah, saya dengan mak saya. Jadi kadang-kadang dulu-dululah, bila ke masjid tu ada musim moreh. Sebab kita ni budak kecil, selalunya yang tukang senduk gulai tu, tenggul kari tu, sebab kita anak-anak kecil di masjid makan beratur. Bawa pinggan, isi nasi, lepas kat nasi, tadah untuk dapatkan kurma. Dulu kurma daging lah, saudara. Tapi bila sampai giliran saya masih ingat lagi, saudara. Saya ingat, dah dapat giliran saya, dia letak situ ubi kentang dengan bawang. Tak ada daging. Budak-budak lain dapat je. Saya sebab sampai sekarang ni, kalau saya makan kari daging, kari ayam ke, gulai kurma ke, saya lebih suka makan dia punya kentang. Dan saudara, saya nak beritahu pada anda, apa yang anda lakukan pada anak kecil, mereka akan ingat kita sampai mereka usia tua nanti. Saya yakin saudara juga mesti ada kenangan silam, ada yang baik, ada nostalgia yang menyedihkan, bagaimana kita dilayan oleh orang tua dahulu. Sebab saya merasakan kalau kita melayan anak-anak, mereka akan ingat. Saya masih ingat lagi kalau orang tua dulu yang kalau jumpa saya, mereka makan, bagi sejurai pisang goreng pun kita ingat, saudara. Apatah lagi kalau bagi kita makan, kalau bagi kita duit, saudara. Saudara Hashim Matan, apa khabar? Selamat petang, saudara. Saya mengharapkan satu sajalah, saudara. Santunilah anak-anak dengan kasih dan sayang. Zahra Arah. Semalam ada budak 6 tahun, neneknya jumpa cucu dia dalam mesin basuh. Itu lagi gila, saudara. Pengsan budak tu. Jadi soalnya sekarang, kita bercakap soal kezaliman di Palestin. Memang saya juga menitis air mata bila mendengar, sedih saya, anak-anak yatim di Gaza, saudara. Bila dia bercerita dia tengah main di padang bola, akhirnya dia kata dia tengok kawan dia tu pecah kepala, berderai, otaknya terkeluar, dan dia sekarang ni rumah dia dah rubuh, tak ada. Mak dan bapa dia juga telah pun mati katanya. Dia pun tak tahu ke mana arah. Saya ingat dalam usia dia 8 tahun lah, saya menitiskan air mata, saudara. Kerana kenapalah mereka terpaksa terhumban dalam suasana yang begitu menyedihkan. Jadi saya bila tengok cucu saya kata bersyukurlah. Kita harus bersyukur apa yang kita ada. Saudara kalau punya cucu, punya anak, sayanglah mereka. Tapi saya tengok tadi gambar dalam video, apa yang berlaku di Gaza tu sedih yang amat sangat, saudara. Kemana mereka nak pergi? Ibu bapa tak ada. Keluarga dah habis meninggal. Dia tinggal terkontang-kanting, berjalan seorang-seorang. Dia kata dia kata waktu bom itu berlaku, dia tengah main bola. Kawan dia nampak, dia nampak kawan dia macam mana kena bom tu, kepala dia pecah. Dia selamatlah, tapi dia menangislah. Saya nak pergi mana sekarang? Itu gambarannya atas kezaliman manusia yang tidak mempunyai hati perut, yang jiwa mereka diselaputi oleh syaitan. Sewajarnya mereka itu dihukum oleh Allah SWT, saudara. Ini mereka memang laknatullah lah. Tempat mereka tempat yang paling laknat sekali. Apabila mereka memanggang
warga Palestin yang menjadikan anak-anak Palestin. Berapa ramai saudara. Hari ni malam ni saya akan cerita macam dibom hospital. Orang yang tak berdosa. Saudara, kalau kita ni kuat sangat, kalau kamu handal sangat, pergilah berlawan dengan orang sama-sama handal. Saudara alias Abdul Latif, dia kata, arwah bapa saya selalu balik rumah, bawa balik pisang, rastali dan petai. Saudara, itu seronok saudara. Seronok kita. Kita punya bapa balik rumah. Saya dulu, arwah wan saya tu, dia balik dari mana-mana tu, mesti ada saudara. Pisang rastali. Nak pisang mas tak adalah. Ya saudara alias. Tapi yang saya seronok sekali, kalau dia balik nanti dia bawa kuih pak tongkol. Kuih pak tongkol kedai Osman, cicah dengan kari. Dan dia akan tengok waktu saya makan. Saya pun makan dengan seronok. Cuma selalu arwah wan saya pesan, dia kata jangan makan kuat-kuat dengan laju-laju, dia kata pelan-pelan makan. Dan saya masih ingat lagi saudara, belayan kasih sayang seorang nenek pada cucunya. Kadang-kadang saya teringat juga saudara kalau jatuh tangga. Apakah anda tak pernah jatuh tangga? Saya dulu kalau jatuh tangga, apa arwah wan saya buat? Ini satu hal lagi saudara. Bila saya jatuh tangga, arwah wan saya tu, wan tu nenek saudara, dia akan ambil air dari tempayan, dia akan jurus kita. Kononnya untuk pulih semangat. Itu. Mr. R, selamatkanlah UMNO BN dulu. Apa tak gugurkan. Apa hal yang dah ni? Saudara Mr. R ni. Ini politik cakap malam saudara. Saya tak minat melayan anda. Saya cerita tentang kezaliman. Anda pun kalau anda dalam keadaan ni masuk cerita politik, anda juga tergolong oleh orang yang zalim pada anak-anak saudara. Dan saudara Zul Mahad, dia kata kenapa ada negeri Arab yang tak menolong? Inilah strategi saya. Mereka tidak pernah bersatu. Dan kita tengoklah diri sendiri. Kita sendiri sesama kita tak bersatu. Kita asyik maki orang tak betul, orang ini tak betul. Apakah kita betul? Jangan lupa saudara, satu jari yang menundingkan orang, 3 jari tunding kat kita. Saudara Johari, dia kata salam. Kalau ikut hati, geram dengan Yahudi ni. Memang benar saya kalau ikut hati. Tapi memang pun, baginda Rasulullah SAW memang tidak mengizinkan umat Islam untuk usahkan berkawan, berbaik dengan Yahudi pun tak boleh. Sebab mereka adalah laknatullah. Dan saudara Mr. R, nak payah nak bercakap politik, kalau nak benci sama manusia, pasal apa? Kenapa kita harus menyimai kebencian sama kita? Kenapa tidak kita santuni dengan kasih dan sayang? Saya bercakap tentang anak-anak kecil yang tak berdosa, macam mana berlaku di Puteri di Johor saudara. Anak kecil, kalau diletakkan dalam bilik air dengan badannya belakang cala, tapak kaki sampai nak berjalan pun tak boleh, dipukul. Dan ibunya adalah ibu tiri. Bapanya adalah seorang pemandu van kilang. Bapa keluar saja, maka anak tu naik. Sedangkan ibu dia sendiri yang di Kuala Selangor. Bayangkanlah apa perasaan luluh hati seorang ibu, saudara. Saya yakin tentulah ibu itu tentulah dia seorang yang sayang pada anak-anaknya. Tapi kadang-kadang bila berlaku masalah begini, perceraian, selalunya saya nak pesan pada teman-teman, khususnya kaum lelaki, kalau kita berkahwin dengan seorang wanita, sama ada wanita tu janda, saudara yang punya anak, jangan sesekali membezakan dia itu anak tiri. Anda harus menerima dia sebagai anak sendiri, seolah anak kandung kita. Itu sepatutnya. Saya tak pernah pun kalau bagi saya lah, anak tiri tetap anak kita saudara. Jangan sesekali kita membeza-bezakan kasih sayang. Kesian mereka. Sebab perceraian itu bukan kehendak mereka. Mana ada anak yang suka melihat ibu dan bapanya bercerai. Mana ada anak yang mau berada dalam lembah derita. Dan kitalah keluarga yang di atas. Tapi bila kita ada kesempatan menyantun mereka, santunlah mereka dengan penuh kasih dan sayang. Ingat tu saudara. Jangan kita merasakan bahawa diri kita terbesar. Itu yang dikatakan sikap angkuh. Bila anda menzalimi anak-anak kecil, anda angkuh. Sebab anak kecil itu juga adalah ciptaan Allah SWT yang dianugerahkan pada sebuah keluarga. Bagaimana awal bicara saya tadi, saudara, saya mengatakan, bila tak dapat anak, bagai nak gerak, cari bomo, cari jumpa doktor, cari sana sini, berdoa siang hari, siang malam, minta supaya dapatlah zuriat. Ada yang pasangan berkahwin 5 tahun, 6 tahun, 10 tahun, 15 tahun, tak ada anak. Tapi bila dapat saya anak itu, okey. Malangnya kalau berlaku perceraian, berlaku keretakan rumah tangga, anak yang kita doa pada Allah tu, tak mampu kita bela dia. Kalau ibu tu pula bila berlaku perceraian, kerana nak sayang sangat si dia tu yang hadir, kalau si dia tu pukul anak kita, bagi saya pantang untuk nenek saya lah. Either you or me. Bagi saya itu saja. Macam tu juga saya, dulu saya cakap terus terang, kalau bila saya berkahwin ala rumah tangga, saya pesan pada isteri saya, ratu hati saya is not you. My loving part,
ratu hati saya adalah my mother. My mother is always right. You benci mak saya akan benci you semua hidup. You sayang mak saya akan sayang you semua hidup. Begitu juga kalau anda punya anak, cakaplah. Beritahu pada pasangan anda. Kalau anda terjebak dalam perceraian. Kalau you jaga anak saya dengan baik, saya berjanji saya akan jaga you sebaik mungkin. Tapi kalau mendera anak saya akan dera anak lebih teruk daripada, saya akan dera anda lebih teruk daripada anda lakukan. Sepatutnya begitu saya. Saya rasa, dapur ibu, saya rasalah sudah sampai masanya kita melakukan percambahan minda sama kita saling tegur-menegur. Kalau jiran kita melakukan kezalim pada anak-anak, kita kena tegur tak? Apa salahnya? Kalau Aziz, Almira, kalau anak kecil dia tak tahu saja. Jangan salahkan mereka. Mereka tak tahu. Kalau usia bawah 10 tahun tu, yang dia tahu dia nak main, dia nak makan. Dan kita pula nak tunjuk kehebatan kita, ego pada budak-budak. Buat apa? Saya kadang-kadang pergi rumah orang kahwin ke, atau majlis-majlis, anak-anak buat bising. Saya senyum macam saya ketawa. Terus terang saya katakan. Katalah kita tengah makan, anak datang, pum, langgar kita punya kursi tengah makan. Setengah orang marah. Saya tak marah, saya ketawa. Saya akan ketawa anak ni betul hebat lah. Kalau dia lelaki, hebat. Sebab dia gagah, perkasa, berlari sana, berlari. Memang naluri anak-anak begitu. Kalau duduk long lie je tu, itu kena bawa ke hospital lah tu. Sebab sesuatu berlaku pada mindanya. Tapi kalau dia sehat, dia akan berlari, berkejar-kejaran. Dan kita nak marah pasal apa? Nak tunjuk angkuh pada anak-anak. Kerana kita pangkat besar. Anak-anak tak boleh lalu belakang kita. Anak-anak kecil tak boleh menghampiri kita. Biarlah. Dia nak main ke, nak apa, biarlah. Pernah satu ketika, saudara, pernah berlaku. Anak-anak suka main getah, saudara. Saya tengah menghadap makanan. Tiba-tiba, dalam satu majlis ni, saudara, saya majlis dengan tuan rumah. Saya ada bersama-sama dengan tuan rumah. Anak kecil ni tak tahu dia main pap-pap. Getah yang di lastik tu, pelepuk jatuh dalam makanan saya. Saya ingat lagi, saya pun ambil getah tu, saya tengok anak-anak ni punya takut menggigit. Saya ketawa. Tuan rumah tu dia geleng kepala, kata, kenapa dia ketawa? Saya kata, begitulah kreatif anak kita. Dan rezeki saya nasib baik, saya tak makan getah. Saya kata. Nak marah buat apa? Dia bukan sengaja-ngaja buat. Dia tak tahu dia main elastik sana-sana. Jadi tiba-tiba getah tu jatuh dalam makanan. Dan kita nak marah. Kita nak tunjuk kita punya kehebatan. Tak boleh, saudara. Anak-anak kecil ni perlu dilayan sebaik mungkin. Sebab mereka adalah anak-anak syurga, saudara. Selalu saya katakan pada anda, kalau anda tengok bayi yang baru dilahirkan, usia dalam 2 bulan, 3 bulan, bila anda pegang saya bayi itu, anda dokong. Secara tidak sengaja ataupun tidak anda ingin, tiba-tiba anda pasti akan mencium. Kerana naluri manusia kita ini, sama manusia kita nak, itulah bau syurga. Sama ada dia anak Cina ke, anak India ke, anak orang putih ke, anak orang Islam. Sama. Tak percaya saya tengok anak, kalau saya tengok anak mengali lah kadang-kadang, usia dalam 2 bulan, anda dokong lah. Bila anda dokong, anda timang, dia mesti anda nak cium. Sebab naluri manusia kita ni. Sebab anak-anak tu saya. Saudara Lampu Suluh minta komen tentang viral puak di FB, kasih emoji ketawa dalam FB, posting pasal Palestin. Itu haram jadah. Sorry, minta maaf saudara. Saya kalau orang mentertawakan untuk nasib yang berlaku di sana. Tapi saya tak mau cerita kebencian saudara Lampu Suluh. Itu cerita politik. Bagi saya, siapa saja yang mencela kehidupan, nasib yang menimpa pada anak kecil di bumi Palestin itu, kalau mereka mentertawakan, mereka sebenarnya tidak layak untuk hidup. Mereka tidak layak untuk hidup dan sebenarnya perut bumi itu lebih mulia untuk mereka tinggal daripada berada di atas muka bumi ini. Saudara, bagi saya lah ada waktu-waktunya, minta maaf tadi terlajak cakap, itulah kebencian saya yang amat sangat. Saya amat benci melihat kalau manusia itu melayan anak-anak. Jadi anak-anak kecil, saudara, Madam K, jiran saya tak ada anak, tapi dia ambil anak angkat. Alhamdulillah, 2 orang. Anaknya berjaya hingga ke universiti. Betul, saudara. Walaupun anak angkat macam anak kita juga. Jangan kita asingkan. Ambil anak. Dah tak ada anak, ambillah anak angkat. Apa salahnya? Inilah penghibur, itulah permata dalam ikatan sebuah rumah tangga. Jangan pula, kita pula ambil anak orang, kemudian kita tidak menjaga dengan baik. Saudara, yang paling penting, saudara, teruskanlah berkasih-kasihan sesama insan. Dan paling penting, jangan sesekali kita menyeksa anak kecil yang tidak berdosa. Air mata yang tumpah bagi setiap anak-anak kecil itu, itulah merupakan, bagi saya, itulah merupakan penyekat lautan yang akan menghanyutkan rezeki anda.
Tidak mungkin Allah SWT akan mengalirkan rezeki pada anda kerana air mata anak kecil yang anda cetuskan kerana perbuatan anda, kerana keangkuhan anda. Itulah lautan air yang akan menghakiskan harta yang anda miliki. Fikir-fikir kelas saya. Kita jumpa lagi besok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang. Terima kasih.